Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Shalawatullahi wa salamuhu haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah sadrina wa yassir lana umurana wa yassir la tu'assir wa yassir lana min bil khairi amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah, kita syarah Tuhfah As-Saniyah. Dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu', kita dalam perbahasan isim yang ketiga, kita berhenti mubtada' minggu lepas. Qala al-musannif rahimahullah al-mubtada'u wal khabaru. Qala al-babul mubtada'i wal khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamil lafziyyah. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilayh. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم. وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Kita dalam perbahasan isim marfu', kita dah selesai yang pertama al-fa'il, yang kedua naib fa'il, kita yang ketiga dan yang keempat al-mubtada'. Di mubtada' kita dah bincang lalu lepas al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah. Macam mana bincangkan dalam al-fa'il, dalam al-mu'arrifat, dalam ta'rif, bincangkan dalam mantiq. Dalam ta'rif perlu ada jinsun dan ada faslun. Apa dia jinsun? Jinsun dia yang perlu itu yang baru menyebut satu nuzul dari
perkataan yang ada selepasnya. Kalau jumlah-jumlah, kalau fi'il, kalau isim-isim, dan hasil gabungan dua tersebut boleh ditakwilkan dengan masdar. Masdar adalah isim, dan isim tersebut tasumu khairul lakum wa an tasumu khairul lakum. An tasumu ni haraf masdari, tasumu fi'il mudhari'. Kita akan lihat macam biasa dulu. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kita akan lihat tasumu macam semula ni, fi'il mudhari', mansub ke marfu' ke majzum? Mansub sebab masukkan. Wa alamatu nasbihi hazfu an-nun li'annahu af'al khamsah. Lepas tu antasumu ni sebab ada an ni boleh digabungkan dengan fi'il tu, ditakdirkan menjadi masdar. Apa dia masdar bagi shoma yasumu? Siam. Lalu diraikan dhamir yang ada dalam dia. Ada dhamir apa? Dhamir apa dalam ni? Kamu semua. Kalau kita tukar jadi kum. Siamukum khairun lakum. Jadi ini yang dimaksudkan mu'awwal. Maksudnya isim ni merangkumi dua. Boleh isim tu suara, boleh isim tu mu'awwal. Mu'awwal ni apa? Mu'awwal ni biasanya hasil gabungan an selepasnya, ataupun ma, ataupun anna, ataupun kan. Tapi yang biasa kita jumpa kan. Itu kan yang pertama. Kita dah bincang lepas ini ulangan. Isim dia keluarkan fi'il dan huruf. Bila dia sebut al-marfu', dia mengeluarkan isim-isim yang mansub yang 15, dan dia mengeluarkan isim-isim yang marfu' yang 3. Okey, tapi disebut di sini kalau dalam syarah nanti, dan juga dia keluarkan juga, maksudnya kat sini isim ni kan fi'il kan dekat marfu' ni takkan sama sekali isim-isim yang mansub, dan takkan majrur tapi dengan kait di harfi jarrin asli dalam kait marfu'. Sebenarnya dalam matan Ibnu Ajurum tak nak bincang pun ni, sebab mungkin dia anggap budak-budak mutari tak dapat nak angkat. Cuma dalam syarah Syekh Muhyiddin didatangkan terus sebab dia anggap benda ni sesuai didatangkan untuk peringkat mutari. Dia nak bagi tahu apa? Bila disebut isim marfu', cara yang kita faham ni takkan berlaku kita akan nampak isim tu mansub ataupun isim tu majrur, kita boleh i'rab dia sebagai mubtada. Kita tak boleh berlaku macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita detailkan, al-marfu' ni cuma mengeluarkan isim yang mansub. Maksudnya takkan sama sekali antum nampak baris depan, baris atas kita akan i'rab mubtada. Tapi berlaku isim tu nampak zahirnya baris di bawah, tapi baris di bawah tu dengan huruf jar asli, bukan huruf jar zaid. Sebab apa? Kalau huruf jar zaid masih ada ihtimal perkataan tadi i'rab sebagai mubtada. Kalau lah huruf jar tu zaid, boleh ihtimal sebagai mubtada. Boleh juga kita bagi keluar sekejap, takut ada yang tak terlintas. Perbincangan huruf jar sebenarnya ada pada awal kitab. Huruf jar dia ada 3. Ada huruf jar yang asli, ada huruf jar yang zaid, ada huruf jar yang shibhu az-zaid. Okey. Sekarang ini dengan perkataan marfu', dia terkeluarkan isim-isim yang mansub dan dia mengeluarkan isim-isim yang majrur dengan huruf jar asli sahaja. Dia tak mengeluarkan isim yang majrur dengan huruf jar zaid dan isim yang majrur dengan huruf jar shibhu az-zaidi, sebab ada ihtimal perkataan tu boleh di-i'rab fa'il, ada ihtimal perkataan tu boleh di-i'rab al-mubtada. Okey. Macam mana nak kenal tiga ni? Dalam huruf jar, hurufnya apa takrif dia? Kalau isim kita kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Isim ni kalimat yang menunjukkan maksud pada diri dia, tapi dia tak mengandungi apa-apa maksud, apa-apa masa. Dia kata Zaid. Zaid ni tunjuk pada diri Zaid, tapi kita tak kata akan, kita tak kata sedang ataupun gelap. Kalau fi'il pula kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qaranat bi ahadil asminati salasah. Fi'il ni tunjuk maksud pada diri dia, pukul. Tapi kita tanya, bila pukul? Semalam ke, akan pukul ke, ataupun senang pukul? Ada pun huruf, jangan faham huruf ni kalimatun la tadullu ala makna. Bukan. Ada ingat huruf tak ada maksud. Huruf yang tak ada maksud tu huruf hijaiyah. Sebab tu dalam matan Jurumi yang mula-mula sekali, al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamu
maksud. Haraf yang menjadi aqsam bagi kalimah adalah harfun ja'a li makna, huruf yang mengandungi maksud. Huruf yang mengandungi maksud ni adalah huruf istifham, huruf huruf yang ada maksud lah. Okay. Yang cuma keluar cuma huruf hijai. Di dalam huruf jar, takrif dia kalimatun dalat ala makna, tapi fi ghairiha. Isim kalimatun dalat ala fi makna fi nafsiha, fi'il pun kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Tapi jar haraf ni kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Dia datang dalam jumlah, bukan nak tunjuk maksud diri dia, tapi nak membantu fi'il berhubung dengan isim contohnya ataupun sebagainya. Jadi untuk huruf jar, dia perlu ada dua. Dia perlu ada dua perkara untuk dia dinamakan harf jar asli. Macam mana nak kenal huruf jar tu asli? Yang pertama, dia ada maksud. Yang kedua, dia ada al-muta'allam. Yang pertama kita tengok, kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, kita boleh terjemah kataan tersebut. Contoh min dalam ayat kita boleh terjemah dari. Contohnya lah, ada terjemahan. Yang kedua, memang ayat itu balik kepada satu fi'il ataupun satu isim. Dia al-muta'allam ni untuk kita faham jumlah ayat tersebut. Kadang-kadang kalau ayat itu contoh kata Zaidun kharaja minad dari, tak apalah, min itu muta'allam dengan kharaja sebelah dia, jelas. Tapi dalam kitab turas, kadang-kadang muta'allam dia 3 baris sebelumnya. Macam mana kita nak tahu? Dari segi maksud. Maksudnya huruf jar tu, contoh sebelum tu ada 3 fi'il, kalau kita salah balik muta'allam tadi, maksud ayat dia akan berubah. Jadi kita tengok min ni dari mana? Dari fi'il yang mana satu. Selagi ada muta'allam, huruf jar tu boleh patah balik. Muta'allam ni tak semesti dia fi'il. Boleh fi'il, boleh isim, tapi takkan huruf. Mesti fi'il ataupun isim. Ada balik ketika tu dia cukup dua. Kalau dia ada maksud, dia ada muta'allam, ketika tu kita panggil huruf jar asli, dan sama sekali takkan ada ihtimal dia tu jadi mubtada. Bila huruf jar tu huruf jar asli, dan itulah kebanyakannya. Jangan ini tak huruf jar zaid, nasib zaid sikit je. Yang banyak untuk jumpa tu adalah huruf jar asli. Selagi ada terjemahan dan buang dia merosakkan maksud, buang di huruf dia tu merosakkan maksud, ketika tu dia huruf jar. Okay, huruf jar zaid ni dia tak ada dua, tak ada maksud, tak ada muta'allam. Ada dia, tak ada dia dalam ayat, tak memberi kesan dari sudut nahwu, tapi dari sudut balaghah ada maksud dia. Contohnya mungkin dia nak buat dengan fi, jangan faham bahasa Arab tak ada benda yang sia-sia, cuma kita bincang daripada sudut nahwu. Nak ada dia, tak ada dia, tak memberi apa-apa kesan. Okey. Benda ni kita tak bincangkan dalam fa'il, tapi dalam fa'il boleh berlaku, dalam mubtada pun boleh berlaku. Apa yang boleh berlaku tu? Huruf perkataan tersebut zahirnya kita nampak majrur dengan huruf jar, tapi i'rabnya adalah isim marfu'. Sebab kita dah lepas fa'il, kita patah balik dulu fa'il. Contoh nak ambil untuk fa'il wa kafa. Okay, kita tak ada ihtimal dalam kalimat kecuali 3. Dari isim, fi'il, huruf. Wa tak apalah huruf, tapi kafa. Fi'il ke isim, huruf? Fi'il. Fi'il madhi, mudhari' apa? Mudhari' madhi. Okay, fi'il madhi dia nak apa? Fi'il paling kurang. Kalau dia bukan muta'addi, dia lazim dia nak fa'il. Dalam ayat ni mana fa'il? Allah. Tapi zahir yang tu nampak Allah dalam ni mansub ke, marfu' ke, majrur? Majrur. Sebab waqafa billahi. Masuk waqafa, memadai. Kita nak terjemah ayat ni macam mana? Memadai lah Allah. Kita terjemah memadai lah dengan Allah. Maksudnya ba tu, kita kata waqaf. Kalau bukan ayat Quran, Quran kita boleh ubah waqafa Allah dengan waqafa billah. Tak ada. Maksudnya ba di sini, ba zaid lah. Sebab tak cukup dua ni. Dia tak ada maksud yang diperlukan secara jelas, kecuali ada daripada unsur balaghi saja, dan dia tidak ada muta'allam dia. Bahkan Allah sendiri adalah fa'il untuk ketika tu. Ini yang dimasukkan dengan perkataan marfu', tak mengeluarkan majrur dengan huruf jar zaid, tapi dia hanya mengeluarkan huruf majrur dengan jar asli. Jadi Allah di sini, antum boleh terus i'rab majrurun lafzan marfu'un mahallan titik dua, boleh sebut majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'ilun. Itu pilihan yang pertama, yang simple, yang senang. Pilihan yang kedua yang agak sukar, antum terus sebut Allahi, terus sebut Allahi juga, walaupun
sebut pula marfu'un. Teruskan lagi. Wa alamatu rafihi. Allah isim mufrad. Kalau isim mufrad rafa'nya ad-dhammah. Ad-dhammah. Ketika ni baru kita sebut. Ada dhammah tak kat situ? Jadi kita bersebut al-muqaddarah. Bila sebut muqaddarah perlu sambung mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati harfi jarrin zaidin. Itu pilihan yang kedua. Nak pilih yang nombor satu kan? Boleh yang dulu. Nombor satu terus sebut majrur, lafzan, marfu'un, mahallan, fa'ilun. Yang kedua kita sebut Allahi fa'il, marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Ini untuk contoh fa'il. Maksudnya kataan ta'rif yang dalam isim fa'il al-ism al-marfu' juga mengeluarkan mansub dan hanya mengeluarkan majrur yang majrur tersebut dengan huruf jar asli, tapi tak mengeluarkan majrur yang dengan huruf jar zaid. Maksudnya kalau antum nampak huruf jar sebelum tu fi'il, fi'il itu memerlukan kepada fa'il. Ketika tu keadaan dari i'rab sebagai fa'il. Begitu juga dalam mubtada, antum jumpa dia di awal ayat tapi start dengan huruf jar. Yang bagi bawah ni wa ma min ilahin illa wa ma min ilahin. Di sini kita panggil jumlah isinya. Jumlah isinya ini nak mubtada dan khabar. Terus ilahi. Ilahi di sini katanya wa ma ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan wa ma min ilahin illallah. Boleh terus menjadi majrurun lafzan, marfu'un, mahallan, mubtada. Buat macam terus mubtada pun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Boleh? Boleh yang setakat ni. Maksudnya al-marfu' kalau agak pening boleh kata terus kata muhim. Kita keluarkan isim yang masuk, kita keluarkan isim yang majrur. Tapi dalam syarah nanti kita akan boleh sebut di sini. Dia hanya mengeluarkan majrur dengan huruf jar asli, dia tak mengeluarkan majrur dengan huruf jar zaid. Sebab ada ihtimal majrur huruf jar zaid ini boleh diadakan jadi fa'il seperti dalam dua situasi. Banyak juga dalam Al-Quran yang dimakan contoh-contoh yang seperti ini. Biasanya berlaku huruf fa dan huruf mim. Fa dan mim.
lengkapkan maklumat. Walaupun sepatutnya kita tak perlu tak apa. Kita ada asli, kita ada zaid. Asli ada dua-dua. Zaid tak ada dua-dua. Macam mana nak kenal syibul zaid? Dia ada maksud tapi dia tak ada muta'alaq. Apa dia? Satu je. Yang ini perubah. Perubah. Satu-satunya huruf jar yang kita panggil sebagai syibul zaid. Betul? Kita kata rupa rajulin dari sedikit sangat lelaki pemurah yang kita jumpa. Rupa rajulin karimin lelaki itu. Tengok terjemahan yang mana. Sedikit sangat lelaki yang pemurah yang aku jumpa. Ada maksud tak? Ada berapa tak? Anda terjemah lagi. Sedikit sangat lelaki yang pemurah yang aku jumpa. Rupa tak ada maksud tak? Adalah sedikit tu datang daripada rupa. Kalau tak ada rupa tadi, terus lelaki mulia aku jumpa. Tapi sedikit sangat tu datang daripada rupa. Sebab rupa ni peranannya dia sedikit. Okey, ada maksud. Boleh tak patah balik mana-mana isim atau mana-mana fi'il? Ada tak? Kita nak muta'alaq yang dia bergantungkan dia dengan mana-mana isim atau fi'il tu. Tak ada lah. Dia mula dia terus rupa. Kalau macam tu kita kharaja Muhammadun minadari. Min tu muta'alaq dia kharaja. Safara Muhammadun minal qahirati ilal Iskandariyah. Min tu muta'alaq dia safara, ila ataupun muta'alaq dia safara. Dia muta'alaq kan? Sebab huruf-huruf ni dia melengkapkan maksud isim ataupun melengkapkan maksud fi'il. Siapa yang dilengkapkan tu, itu yang dipanggil sebagai muta'alaq. Tapi dalam rupa rajulin karim ni tak ada muta'alaq. Jadi dia ada separuh syarat. Jadi dipanggil syibhu az-zaid. Dia ada maksud tersendiri. Buang dia merosakkan maksud. Asli ni tak boleh buang sebab dia ada maksud sendiri dan dia ada muta'alaq. Zaid ni buang dia tak merosakkan ayat. Tapi syibhu zaid buang dia menghilangkan maksud. Tapi dia tidak ada muta'alaq. Ketika tu dipanggil sebagai syibhu az-zaidi dan selepasnya juga dia i'rab sebagai apa? Dia tak kata syibhul asli. Padahal dia ada satu kan. Boleh kata syibhul asli, boleh kata syibhul zaid, tapi sebab ada kekurangan, dia akan ambil yang kurang. Dia tak kata syibhul asli. Dia kata syibhu az-zaidi, hampir-hampir kepada zaid. Dia tak kata hampir-hampir kepada asli. Sebab nak sebut asli ni mesti ada dua syarat. Bila kata syibhu zaidi, itu keluarkan juga dengan al-marfu'. Jadi rajulin ni i'rab sebagai apa? Isim dia awal ayat lah. Sebab huruf jar ni tak memberi kesan. I'rabnya juga adalah al-mubtada' wa alamat rafi'i al-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuril istiqbalul mahal min harakati al-fitri zaidin dan tambah syibhun pun tak ada masalah. Maksudnya sebab jumlah ni jumlah ismiyah memerlukan pada mubtada' dan khabar. Jadi zaid dengan syibhu zaid dua-dua boleh di-i'rab menjadi mubtada'. Boleh di-i'rab mubtada'. Tapi syibhu zaid tak letakkan pada fa'il. Letak itu rupa ni duduk di awal ayat. Bila duduk di awal ayat, selepas tu kita kena i'rab sebagai fa'il. Boleh. Laju sangat lah. Takut tak laju, takut tak sempat nak jawab. Nak habiskan tajuk malam ni mubtada'. Ada soalan sekarang tu? Belum teruskan kait seterusnya. Tak pernah ada soalan ni? Azim. Anda buang huruf jar. Huruf jar ni bukan satu perbahasan kita. Cuma takut ada yang tak gambar. Jadi ingatnya dia lah huruf jar. Tapi benda kait-kait kecil ni kadang-kadang ada orang dia lagi tinggi pun dia tak dapat bezakan. Benda tu macam dia tak tersebut secara jelas dalam kitab. Contohnya huruf jar tadi tafsir dan sebagainya. Jadi fawaid itu kena simpan. Okay, kita dah habis. Bila sebut isim keluar fi'il dengan huruf. Bila sebut marfu' dia keluarkan mansub dan dia keluarkan majrur, huruf jar asli. Dekat sini antum tambah not fawaid tadi. Huruf jar ada 3 perbahasan. Ada 3 tafsir. Sekarang kita nak masuk al-'ari 'anil awamil lafziyah. Yang ni dipanggil sebagai faslun fi ta'rif. Al-faslun ni apa? Pemutus. Yang mana dengan perkataan tersebut dia mengeluarkan semua isim-isim marfu' yang lain. Bila sebut isim marfu', fa'il pun isim marfu', naib fa'il pun isim marfu', isim kana pun isim marfu'. Jadi macam mana dia nak terhadkan ta'rif ni hanya untuk mubtada' dengan perkataan al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Sunyi daripada amil lafzi. Bukan maksud sunyi daripada amil lafzi dia tidak ada amil. Semua benda yang kita i'rab selagi mana di dalam al-mu'rabat, dalam al-i'rab dalam bincang taghyir awaqif al-kalimi li ikhtilafil awamil.
pertukaran baris yang berlaku dalam bahasa Arab semua disebabkan amil. Cuma amil ada dua. Ada amil kebiasaannya adalah lafzi. Tapi ada satu lagi yang sikit amil tersebut dinamakan sebagai amil maknawi. Amil lafzi ni nampak. Contohnya fi'il ataupun lam, contohnya lan. Apa-apa lah amil yang antum nampak secara jelas. Fi'il mudhari' itu berubah menjadi mansub sebab ada lan. Fi'il mudhari' itu berubah menjadi majzum sebab ada lam. Contohnya ma'ruf marfu' sebab ada fi'il. Yang lafzi ni yang biasa kita jumpa. Jadi mubtada ni adalah satu-satunya isim marfu' yang sunyi daripada amil. Sunyi daripada amil lafzi, tetapi dia adalah amil maknawi. Apa amil maknawi? Amil yang antum tak nampak secara jelas dan amil tersebut berbentuk maknawi, berbentuk atau tidak ada. Dia ada dua benda. Ulang sekali. Yang pertama al-mubtada. Sebab mubtada ni isim di awal ayat. Isim di awal ayat. Jadi tak ada benda sebelum dia. Jadi apa amil dia? Amilnya adalah alif tidak. Apa maksud amil tidak? Maksudnya keadaannya di awal ayat lah yang menyebabkan dia marfu'. Jadi jangan antum faham amil ni mesti benda ada. Amil ni kita terima sebagai faktor ataupun penyebab. Apakah faktor menyebabkan dia marfu'? Apakah faktor yang menyebabkan dia mansub? Apakah faktor yang menyebabkan dia marfu'? Jangan antum faham amil ni mesti lam, mesti lan, mesti fi'il, mesti perkara yang nampak tak. Tapi amil ni umum. Tapi kebiasaannya nampak. Tapi ada dua perkara. Faktor dia tu berbentuk tidak ada. Yang pertama mubtada. Apa faktor yang menyebabkan mubtada marfu'? Sebab tak ada apa sebelum dia. Kalaulah ada inna, dia akan masuk. Kalaulah ada contohnya sebagainya. Kalaulah ada fi'il, dia akan marfu', tapi marfu' sebab jadi fa'il. Kalau ni dia tidak ada apa sebelumnya dan dia marfu' sebab apa? Sebab dia adalah isim berada di awal ayat. Keberadaannya di awal ayat itulah faktor untuk dia marfu' di i'rab sebagai mubtada. Jadi amil tersebut kita panggil amil maknawi. Jadi dengan disebut al-'ari 'anil awami al-lafziyati, terkeluar isim-isim marfu' yang lain. Sebab apa? Kita ada fa'il. Fa'il ni amil dia lafzi. Naib fa'il. Amil dia juga fi'il bina dia majhul. Isim kana. Isim kana marfu' tapi amilnya kana wa akhawatuha. Khabar inna marfu'. Amilnya bina wa akhawatuha. Begitu seterusnya. Jadi dalam 6 isim yang marfu', satu-satunya isim marfu' yang amilnya berbentuk maknawi hanya mubtada. Sebab tu perkataan al-'ari 'anil awamil lafziyah ni terhad ta'rif ni untuk al-mubtada. Okay, yang kedua, kita dah hafal, kita dah lepas bahasan ni. Fi'il mudhari' keadaan marfu'. Ini untuk lengkapkan maklumat je, bukan perbahasan kita. Nak cerita amil maknawi ni cuma ada dua je yang rajih. Dia tak masuk khilaf. Yang rajih amil maknawi ni adalah untuk mubtada dan fi'il mudhari' ketika marfu'. Fi'il mudhari' ada tiga keadaan dia, sama ada marfu', mansub ataupun majzum. Kalau mansub, amil dia maknawi ke lafzi? Lafzi lah. Sebab lan, an, izankan. Kalaulah majzum, kita ada lam, lamma, alam, alama yang 17. Sekarang ni timbul persoalan. Fi'il mudhari' ketika marfu', kita kata contohnya yaqra'u Muhammad. Contohlah yaqra'u. Kita kata al-i'rab ni taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil. Bertukar-tukar baris tu sebab perbezaan ni. Sekarang ni fi'il mudhari' ni tu awal ayat. Mana ada amil. Amil dia juga maknanya minan nasibi wal jazim. Mansub amilnya lafzi sebab lan. Majzum pun amilnya lafzi sebab lam dan daripada dia. Tapi ketika rafa', apa amil dia? Amil jazam itulah merupakan amil untuk fi'il mudhari' itu marfu'. Itu yang dipanggil sebagai amil maknawi. Walaupun ada dua, tak masuk kat sini. Sebab kata isim daripada dulu dia dah keluarkan fi'il mudhari' di sini. Jadi tak apa. Jadi kita kata al-'ari 'anil awamil lafziyah satu untuk mubtada. Tiba-tiba kat sini kata maknawi ada dua, mubtada dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dah keluar kat sini awal itu. Sebab kat sini kita bincang isim marfu'. Kalau disebut bual kalim
Jadi kalau tak faham kita nak ulang. Okay, sebelum dia masuk perbincangan mubtada, dia lengkapkan al-khabar. Al-khabar huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Wal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Apa khabar? Khabar ni isim yang marfu'. Isim yang marfu' tersebut al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Maksudnya bila satu-satu jumlah tu antum jumpa tengok jumlah tersebut dimulai dengan isim, antum tahulah jumlah tersebut jumlah ismiyah. Jadi mana-mana perkataan seterusnya yang melengkapkan ayat tersebut, perkataan tersebut akan di-i'rab sebagai khabar. Tak kira lah perkataan tersebut isim, tak kira lah perkataan tersebut jumlah. Kalaulah ayat tu sempurna dengan jumlah tu kita i'rab sebagai khabar. Kalau dah lagi kita ada khabar, kita ada dua. Kita ada khabar mufrad, kita ada khabar ghair mufrad. Tapi pembahasan tu sekejap lagi. Jadi kata isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Tak kira lah perkataan tersebut satu ataupun jumlah. Selagi mana ayat tadi lengkap dengan dia, ketika tu perkataan tersebut akan di-i'rab sebagai khabar. Kemungkinan satu, kemungkinan jumlah. Kita akan tengok. Tak apalah, sebelum kita masuk tafsir tu, contoh dia kata Zaidun qa'imun. Di sini mufrad, tapi qa'imun ialah yang menyempurnakan maksud Zaid. Itu dia jadi khabar. Contoh dia kata Zaidun abuhu qa'imun. Zaid ayahnya berdiri. Ayahnya berdiri ni jumlah ni melengkapkan maksud matlamat mutakallim tadi kita kata. Tapi ketika tu kita akan tengok khabar dia adalah jumlah. Dia kata jumlah minal mubtada'i wal khabari, jadi khabar kepada mubtada. Itu kita akan bincang tadi. Cuma kata khabar ni jangan faham satu kataan, tak. Kemungkinan satu kataan, kemungkinan jumlah. Okay, sebelum kita masuk pembahasan khabar, ada taksim untuk mubtada. Okay, untuk istilah, ini untuk semata-mata istilah. Dari segi istilah, apakah antum pening istilah? Kadang-kadang antum akan jumpa perkataan al-musnad dengan al-musnad ilaih. Macam mana nak tahu siapa al-musnad, siapa al-musnad ilaih? Musnad tu adalah hukum. Okay, dalam ayat ni, siapa yang dihukum dan apakah hukum? Apakah yang dipanggil hukum? Jadi qa'imun, mana zat, mana hukum? Qa'im ni, qa'im tu hukum, jadi dipanggil al-musnad. Zaidun ni al-musnad ilaih. Maksudnya hukum berdiri tadi dikenakan kepada Zaid. Jangan faham di sini al-khabaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaih. Musnad ilaih tu khabar. Sebab apa? Ayat ni ha ni rajih pada mubtada al-musnadu ilaih. Jadi khabar ni adalah musnad. Tapi ayat tarikh ni dia nak kata khabar ni disandarkan kepada mubtada. Jadi siapa musnad ilaih? Mubtada lah, bukan khabar. Tak kau faham? Tarikh khabar huwa ismul marfu'ul musnadu ilaih. Sebab antum faham musnad ilaih yang ada dalam tarikh khabar, antum anggap khabar tu musnad ilaih. Tak. Sebab ayat masuk ke sini disandarkan kepadanya mubtada. Jadi musnad ilaih itu adalah mubtada. Khabar tu yang al-musnad. Okay, ini kalau contoh mubtada khabar. Contoh nak tukar jumlah fi'liyah. Qama Zaidun. Mana musnad, mana musnad ilaih? Qama musnad lah. Zaidun ni al-musnad ilaih. Kalau tengok dalam ayat tu ada zat tu terus antum jadikan sebagai musnad ilaih. Tapi tak mesti musnad ilaih ni zat. Mungkin dia maknawi. Contohnya dia kata saumun, apa-apa yang berarti, yang boleh dihukumkan. Jadi dalam jumlah ismiyah, mubtada tu musnad ilaih. Tapi dalam jumlah fi'liyah, fa'il tu musnad ilaih. Ini mustalah untuk anda kongsi. Di dalam mantiq, antum akan jumpa istilah lain. Dia akan guna istilah apa? Maudhu' dengan mahmul. Siapa maudhu', siapa mahmul? Zaid ialah al-maudhu', qa'im tu al-mahmul. Jadi dalam nanti kalau jumpa maudhu', mahmul, maudhu' tu sama dengan musnad ilaih, mahmul tu sama dengan musnad. Kadang-kadang dalam balaghah antum akan jumpa al-mahkum dengan al-mahkum alaih. Sama lah dengan al-musnad dengan al-musnad. Ini di antara, kalau kita kat sini kita balikkanlah. Ini mahmul, ini
khabar ni ayat pelengkap untuk mubtada tadi. Jadi mubtada tu kita namakan sebagai musnad ilaih, qaim tu kita namakan sebagai musnad. Sebab tu dalam alamat isim di awal kitab, dalam alamat isim dalam Al-Ajrumiyah dia cuma kongsikan masuk dia baris bawah tanwin alif lam ala matul ismi wa amal ismu fa yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhul alif wa lam wa huruf al khafdi wa jami wa ila wa an sampai. Tapi alamat isim yang paling jelas tadi, yang itu masuk dalam mutawassit, dia tak kongsi dalam Al-Ajrumiyah. Dia kata al-musnadu ilaih. Alamat isim yang paling jelas sekali, tak boleh, mesti kemungkinan ada satu kalimah tu antum takkan jumpa mana-mana alamat yang didatangkan dalam kitab tadi kecuali al-musnad. Contohnya apa? Contohnya darab tu ni isim ke fi'il huruf? Aku pukul. Isim ke fi'il huruf? Isim lah. Dhamir. Boleh tak bagi bawah? Boleh masuk alif lam? Boleh masuk huruf jar? Tidak ada alamat untuk dia kecuali al-musnad ilaih. Maksudnya kita kata dia yang dihukumkan dalam jumlah. Al-musnad ilaih ni perkataan yang dihukumkan dalam jumlah. Bahasa kita orang Nahwu ni jumlah yang dipahami. Dalam tu darab tu aku pukul. Siapa topik perbincangan al-musnad ilaih? Kalau kita kata hero lah, hero dalam ayat. Ketika tu isim, itulah satu-satunya alamat yang terkadang perkataan tu kita tak jumpa kecuali satu-satunya alamat yang ada adalah al-musnad ilaih. Boleh? Itu fawaid tadi. Kita masuk al-mubtada. Taksir mubtada ni seperti mana taksir yang berlaku dalam fa'il dan naib fa'il. Dia ada zahir dan dia ada mudmar. Dia ada zahir dan dia ada mudmar. Zahir macam biasa tadi lah, Muhammadun zahibun. Muhammadun ni sebagai fa'il isim mubtada zahir. Isim zahir ni isim biasa lah. Okey, sekarang ni al-mudmar. Boleh juga kita jumpa mubtada ni daripada dhamir. Perbezaan dhamir dalam mubtada. Dalam fa'il dan naib fa'il dia ada dua. Kita ada zahir dan mudmar. Tapi oleh kerana fa'il dan naib fa'il ni duduk selepas fa'il, duduk selepas fi'il. Jadi dhamir tu dhamir apa? Dhamir tu biasanya dhamir muttasil, tapi boleh je berlaku dhamir munfasil dalam keadaan duduk selepas fi'il. Sebenarnya perbincangan dhamir tu panjang, sebab tuan tuan bukan. Tapi ambil kita selalu untuk ambil senang. Kita tak panjangkan. InsyaAllah. Kalau jadi panjang tu InsyaAllah tak panjang. Kita ada dhamir ni, kita ada dhamir baris, kita ada dhamir mustatir. Apa dia dhamir baris? Baris ni maksud dengan kata lain zahir kan? Baris tu maksudnya zahir. Dhamir yang tu nampak, huruf ta tu antum nampak, kum antum nampak, huruf tum antum nampak. Itu yang bagi dhamir baris. Dhamir mustatir ni dhamir yang tersembunyi. Contohnya dalam fi'il madhi, contohnya Zaidun qama. Zaidun qama. Macam mana i'rab Zaidun qama? Zaidun mubtada, qama fi'il madhi lah. Fi'il madhi nak fa'il. Boleh ke ada Zaidun tu fa'il? Tak boleh. Sebab fa'il tu dah Zaidun dah jadi mubtada. Jadi fa'il tu ada dhamir yang tersembunyi dalam qama. Itu yang dimaksudkan. Mana-mana dhamir yang tu tak nampak, jadi dhamir tu dipanggil dhamir mustatir. Okey. Balas dulu. Jumpa dia ada jawazan, kita tak bincang kat sini. Cukup antum ambil tafsir dia. Dia ada jawazan, dia ada hukuman. Kita nak ke baris. Baris ni dhamir yang antum nampak. Dhamir yang kita nampak secara jelas ni, dia ada muttasil, dia ada dhamir yang kita nampak secara jelas sama ada muttasil ataupun munfasil. Macam mana nak kenal muttasil? Ma la yuqtadu bihi wa la yaqa'u ba'da illa. Dhamir yang tak boleh nak mula ayat terus kita sebut dia. Contohnya tu tak boleh kata tu qa'imun. Tak qa'imun. Itu panggil dhamir muttasil. Mana-mana dhamir yang tidak boleh dimulai ayat dengannya dan tidak boleh duduk selepas illa. Tak boleh kata ma
munfasil sebaliknya. Ma yubtada'u bihi wa yaqa'u. Ini wa yastu boleh duduk. Simpelnya kalau antum macam munfasil ni, itulah wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Munfasil ni pula mana yang tasrif dia tak boleh datangkan dia saja. Kita orang sebut senyap. Maksudnya dhamir yang fi'il atau isim. Itu huruf jaga fi, ilaihi, bihi. Dhamir itu dhamir juga mutasil ke munfasil? Mutasil lah, selagi dia bersambung. Tak kira dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il ataupun bersambung dengan huruf, ketika itu kita panggil dhamir mutasil. Dia nak jadi panjang. Tapi kena sebut juga. Oleh kerana nak sebut mutasil ni mesti bersambung. Kita sampai di poin ni. Bila dia mesti bersambung dengan sesuatu. Yang duduk sebelum itu sama ada fi'il ataupun isim ataupun huruf jar. Okey. Jadi dia ada 3 ihtimal. Okey, sekarang kita perbincangan kita dhamir. Dhamir ni mu'rab ke mabni? Dhamir mu'rab ke mabni? Mabni. Dhamir takkan berubah. Tak payah carilah bagi dhammah, tak jangan cari fathah, jangan cari kasrah. Antum akan dhamir ni memang akan sebut terus fi mahal. Fi mahal. Nampak je dhamir? Kita tengok kalau dia fa'il kita akan sebut fi mahalli raf. Kalau kita tengok dia jadi maf'ul bih kita akan sebut fi mahalli nasb. Kalau duduk serta huruf jar kita akan cakap fi mahalli jar. Tak payah carilah dalam kotak 10 tu alamat-alamat tak. Sebab dia bukan mu'rab, dia mabni. Tapi kalaulah dia bersambung dengan fi'il, ketika tu dia i'rab jadi fa'il. Fa'il ni marfu' ke, mansub ke, majrur? Marfu'. Jadi duduk fi mahalli rafi'. Ada juga dhamir mutasil yang duduk fi mahalli an-nasbi. Ada juga dhamir duduk fi mahalli al-jarri. Anda tak sebut, jadi panjang. Itu kita akan sebut dalam makrifah nakirah nanti. Maksudnya jangan faham dhamir rafa' boleh juga digunakan. Maksudnya ketika mahal nasab tu kataan lain yang digunakan. Ketika jar tu kataan lain yang digunakan. Contohnya tu kan. Contohnya tu sama. Contoh kata kamu ketika fi mahal rafi'. Kata kamu pukul itu sebut apa? Darabta. Contoh kita kata buku kamu. Kita sambungkan dengan isim. Kita kata kita buta. Kita buka. Maksudnya dhamir muttasil dalam mahal jar diguna huruf kaf, dalam mahal rafa' diguna huruf ta. Itu kita tak bincang lagi. Maksudnya cukup untuk ambil dhamir ada 2 baris dengan mustatir. Mustatir ada wazan dengan wujuban. Baris ada muttasil dan munfasil. Muttasil ada fi mahal rafi', ada fi mahal nasbi, ada fi mahal jar. Okey, sekarang ni kita dalam perbincangan apa? Isim-isim yang marfu'. Jadi kita hanya boleh gunakan ini sahaja untuk i'rab fa'il dan naib. Sebab apa? Fa'il dan naib fa'il mesti didahului oleh fi'il. Jadi mesti guna dhamir. Boleh pilihan tak? Mesti guna dhamir muttasil lah. Bila dhamir muttasil dalam 3 ni dia boleh guna. Dia mesti guna dhamir muttasil fi mahalli raf'. Tapi fa'il dan naib fa'il kalau duduk selepas ila dia ada pilihan untuk menggunakan dhamir muttasil. Sekarang ni kita bincang dalam mubtada'. Mubtada' ada apa-apa tak sebelum ni? Tak ada. Sebab amil maknawi. Jadi ada ihtimal dua dhamir tak? Tak ada. Dia mesti dhamir munfasil lah. Mubtada' mesti dhamir munfasil. Jadi dhamir munfasil maksudnya mubtada' kalau kita nak buat ayat, dhamir yang kita gunakan adalah dhamir baris munfasil. Munfasil ni juga pecah pada 2. Ada fi mahal rafi', ada fi mahal nasbi. Dua je. Ada fi mahal rafi', ada fi mahal nasbi. Mahal rafi' untuk kita gunakan ketiganya, kita jadi mubtada'. Jadi ada
mahalli raf ini itulah huwa, huma, hum, hiya, huma, huna dan seterusnya. Fi mahalli nasbi untuk menambah iya, iya, hu, iya, huma dan seterusnya. Kita akan bincang dalam bab maf'ulun bihi. Maksudnya, okay, sekarang ni kita nak tafsirkan mubtada kepada dua, zahir dan mudmar. Jadi mudmar ni mesti guna dhamir apa? Dhamir kita sebut tadi khabar ni melengkapkan mubtada. Maksudnya kalau ayat itu dimulai dengan satu isim, apa-apa benda yang melengkapkan ayat tersebut akan sebagai khabar. Di khabar terbahagi kepada dua, terbahagi kepada mufrad dan terbahagi kepada ghair mufrad. Antum kena lihat untuk istilah mufrad. Istilah mufrad, kalau antum jumpa isim mufrad, perbahasannya dalam surah, antum jumpa isim mufrad, apa benda yang menunjukkan satu, itu dinamakan sebagai isim mufrad dalam perbahasan surah. Kata isim mufrad, apa yang menunjukkan satu, semua isim mufrad. Kalau kita bincang dalam surah pun, kalau kita masuk dalam babul i'rab, bila kita sebut isim mufrad, dalam babul i'rab, ketika itu yang dimasukkan adalah ma laysa musannan wala majmu'an. Tak ini kita bincang. Wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Sebab dalam bab i'rab, isim mufrad ni dengan dhammah, nasab. Jadi isim mufrad mana yang kita nak masukkan? Bukan musanna, bukan jamak, bukan asma' khamsah. Walaupun asma' khamsah, apun ayat seorang ke ayat ramai, ayat seorang, tapi dia tak panggil isim mufrad dalam babul i'rab, dia panggil dia sebagai isim lima. Jadi dalam babul i'rab, isim mufrad tu sikit. Dalam surah apa-apa yang tunjuk satu semua isim mufrad. Tapi masuk dalam babul i'rab, isim khamsah walaupun hakikatnya dia mufrad, dia terkeluar dari isim mufrad tapi dinamakan sebagai isim lima sebab dia ada i'rab yang lain. Dalam khabar antum akan jumpa istilah sekali lagi. Tapi apa yang dimaksudkan dengan mufrad? Dalam khabar, ma laisa perkara yang bukan jumlah. Maksudnya isim mufrad yang kita faham dalam babul i'rab tu mufrad, musanna yang menunjukkan dua orang tu pun mufrad, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir tu juga mufrad. Dengan kata yang lain, contoh kita kata Zaidun qaimun, qaimun ni khabar mufrad. Az-Zaidani qaimani. Dalam bab i'rab qaimani dipanggil musanna, tapi dalam bab khabar dipanggil khabar mufrad. Az-Zaiduna qaimun, dalam perbahasan dipanggil jamak muzakkar salim, tapi dalam khabar dipanggil khabar mufrad. Jadi kata al-muslimatu qaimatun, dalam bab i'rab dipanggil jamak muannas salim, tapi dalam khabar dipanggil khabar mufrad. Itulah seterusnya. Jadi kata ar-rijalu niyamun, niyamun tu walaupun jamak taksir kita panggil sebagai khabar mufrad. Selagi mana dia bukan
dalam bab i'rab antum keluarkan isim 5. Keluarkan isim 5, keluarkan musanna dan jamak tu semua keluar. Dalam khabar selagi mana bukan jumlah dia adalah mufrad. Nanti antum akan jumpa sekali lagi dalam munadah dan juga jumpa dalam tasna. Di al-munadah dia ada maksud yang lain pula. Cukup sekali kita tak ambil. Kita akan cukup sekali perbezaan mufrad di antara tiga perkara. Dalam bab sharah semua, dalam bab i'rab, kita masuk dalam bab khabar bukan jumlah. Boleh? Terus lagi perkataan tu bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan zaraf. Ketika tu khabar tersebut khabar mufrad. Okay, ghair mufrad ni maksudnya jumlah dia ada 4. Ataupun jumlah fi'liyah. Yang ketiga dan keempat ni dia bukan jumlah, kita panggil syibih jumlah. Jar majrur. Yang keempat zarf. Boleh? Jadi khabar terbahagi pada dua, mufrad dan ghair mufrad. Sekali lagi, istilah mufrad yang diletakkan dalam khabar adalah lawan kepada jumlah, bukan lawan kepada musanna dan jamak. Dalam babul i'rab mufrad lawannya musanna dan jamak, tapi dalam khabar mufrad lawannya adalah jumlah. Boleh? Jadi contoh untuk khabar mufrad biasalah zaidun qa'imun. Zaidun di i'rab mubtada marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Qa'imun khabar marfu', tak ada susah, i'rab dah jelas. Qa'imun kita akan i'rab khabar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qa'imani kita i'rab qa'imani khabar marfu' alamatu raf'ihi al-alif. Al-alif fa'un li'annahu musanna. Az-zaiduna qa'imuna khabar marfu' alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jamak muzakkar salim. Qa'imatun khabar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah zahirah muqaddar. Az-zahirah sebab dia jamak muannas salim. Jadi simple i'rab mufrad ni antum akan jumpa yang alamat rafu' sama ada dhammah ataupun alamatnya alif kalau dia musanna, ataupun alamatnya waw kalau jamak muzakkar salim, ataupun isim 5. Yang kita nak bincangkan pada ghair mufrad. Dalam ghair mufrad tadi ada cakap tak semestinya, kadang-kadang dalam ayat tu yang melengkapkan maksud isim yang di i'rab sebagai mubtada, kadang-kadang benda yang satu. Jadi satulah qa'im, qa'imani, qa'imuna, qa'imat. Jadi dia satu lagi pada sudut perkataan. Walaupun dia musanna ataupun jamak, dia tetap satu. Kadang-kadang yang menyempurnakan ayat tu adalah jamak, adalah jumlah. Boleh jadi jumlah tu ismiyah kalaulah ayat tu dimulai dengan isim. Boleh jadi jumlah tadi jumlah fi'liyah. Kita takhirkan dulu jar majrur dan zarf. Zaidun fitari. Untuk berikan tadi Zaidun yang mutar nampak khabar dia. Kita kata fitari khabar. Pada tingkat ni itu ada benda yang dibuang. Jadi kita ambil dua ni, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey. Kita ambil jumlah ismiyah dulu. Contohlah kita jumpa isim fi'liyah. Lepas tu kita jumpa selepasnya bukan mufrad tapi 2, 3 ataupun lebih. Kita jumpa abuhu zahibun. Zaidun abuhu zahibun. Kita tahu yang Zaidun jadi teruskan adalah marfu' alamat raf'ihi ad-dhammah ad-dhahirah. Lepas tu kita nampak bukan satu perkataan, tapi kita nampak abuhu zahibun. Itu kalau tutup, apa yang tuan nampak? Seolah-olah kalau tak ada Zaidun, seolah-olah satu lagi jumlah apa? Satu lagi jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dengan khabar. Jadi kalau kita tutup Zaidun ni, abu tu mubtada, zahibun tu khabar. Jadi seolah-olah ayat tu nampak ada berapa mubtada? 2. Tapi takkan berlaku satu ayat 2 mubtada. Tapi boleh satu ayat boleh berbilang khabar, tapi tak boleh berbilang mubtada. Salah satu. Jadi mubtada yang kedua yang kita nampak tu ni adalah pada jumlah yang lain. Seolah-olah ayat ni ada jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khabarnya yang jumlah, dan mubtada yang terdiri daripada mubtada dan khabarnya yang juga mufrad. Jadi
Tuan tu macam tutup dah dulu. Hilangkan sekejap khabar. Lenyapkan sekejap khabar. Fokus pada jumlah yang kedua. Tutup dulu. Jadi macam mana I'rab Abu? Kita al-mubtada, kita sebut awal, kita sebut al-mubtada. Al-thani, teruskan marfu'. Wa alamatul ini ad-dhammah. Al-wafa isim 5. Okay, Abu mudhaf, mana-mana isim yang tu nampak lepas dia dhamir terus mudhaf mudhaf ilaih, tak ada yang lain. Nampak je isim lepas dia dhamir terus wa huwa mudhaf wal ha'u mudhafun ilaihi. Okay. Zahibun al-irad. Khabar bagi siapa? Lil mubtada'i as-tsani. Dia khabar, dia melengkapkan Zaidun ke dia melengkapkan Abu? Dia melengkapkan Abu. Jadi kita kata al-khabaru lil mubtada'i as-tsani, teruskan marfu' dan seterusnya wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Maksudnya kita fokus pada jumlah yang kedua yang terdiri daripada mubtada dan khabarnya juga mufrad. Selepas selesai, kita akan sebut secara jumlahnya. Wal jumlatu al-ismiyah min al-mubtada'i wal khabari. Khabar rafu' ke nasab ke jar? Rafu'. Jadi kita sebut apa? Fi mahalli ar-raf'i khabarun. Khabar kita apa? Lil mubtada'i al-awwali. Boleh. Maksudnya Zaidun, Abu, Zahibun ada dua jumlah kita panggil. Jumlah yang terdiri pada mubtada dan khabarnya yang jumlah. Jumlah yang kedua mubtada dan khabar yang mufrad, yang mana jumlah yang kedua tu menjadi khabar bagi mubtada yang pertama. Itulah yang nampak sekali. Dia kemungkinan boleh berlaku 10. Contoh selagi dia berulang. Contoh saya cakap Zaidun, Abu, Zaidun,
ghair mufrad. Bukan jumlah. Kalau antum tengok khabar mufrad ni, dia kata Muhammad adalah nabi kita. Nabi kita siapa? Muhammad. Kalau kita buat Muhammad siapa? Nabi kita. Maksudnya khabar mufrad ni, dia adalah zat mubtada tu sendiri. Khabar mufrad. Kalau kita tutup mubtada, dia adalah zat. Contoh kita nak bincang Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid lah. Diri Zaid tu yang berdiri. Siapa Zaid? Orang yang berdiri. Jadi khabar mufrad ni adalah zat mubtada tu sendiri. Boleh? Jadi dia adalah zat mubtada tu sendiri. Kalau kita kata siapa? Kalau kita kata hukum tu pada siapa? Pada mubtada Zaid lah. Tapi dalam khabar ghair mufrad, Zaidun abuhu zahidun. Zaidun abuhu zahidun. Abu zahidun kita itu Zaid. Satu benda luar, bukan kembali kepada zat topik yang kita nak bincangkan. Jadi boleh dikatakan khabar ghair tapi kalau khabar tu khabar ghair mufrad, dia perlu kepada rabit. Kat sini dia perlukan kepada rabit, pengikat. Rabitun, pengikat yang nak mengatakan itu ada kena mengena dengan mubtada. Tanpa dia tak sah kita nak kata khabar jumlah tersebut tu adalah khabar. Tanpa rabit ni, jumlah tadi tak sah menjadi khabar. Kemungkinan siapa khabar dia? Hazan. Contoh kita nampak mubtada, lepas tu ada khabar. Tapi khabar tadi tidak ada rabit. Apa dia rabit kita akan bincangkan. Khabar tadi tak ada rabit. Ketika tu khabar, jumlah tu tak ada rabit. Ketika tu jumlah tu tak boleh di-i'rab menjadi khabar. Okay, apa dia rabit? Anda tahu satu, rabit ada 4. Tapi memadai untuk peringkat mubtada ni rabit. Antum ambil yang paling adalah dhamir. Mestilah jumlah tadi ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ambil satu je lah senang, yang lain kita tak ambil. Di dalam Zaidun, abuhu zahibun, ada dhamir tak? Ada hu ni yang menjadi syarat untuk abuhu zahibun sah menjadi khabar jumlah bagi Zaid. Zaidun qama abuhu, ada hu di belakang. Contohlah Zaidun qama abun. Contoh ayat tu gini, Zaidun qama abun. Zaidun qama abun. Zaid berdiri ayah. Kalau kita terjemah ayat, adakah berdiri ayah tu menetapkan maksud untuk Zaid? Tak. Itu maksudnya khabar ghair mufrad perlu kepada rabit yang 90%-nya adalah dhamir untuk mengikat jumlah tersebut menjadi khabar kepada isim sebelumnya. Tanpa rabit tersebut dia tak sah menjadi khabar. Kenapa tak disyaratkan dalam khabar mufrad? Khabar mufrad tu dia memang zat mubtada tu sendiri. Tapi dalam khabar ghair mufrad dia adalah jumlah dan dia bukanlah kembali kepada zat tadi. Jadi dia perlu kepada pengikat yang mengukuhkan ayat untuk dia menjadi khabar jumlah kepada mufrad. Boleh? Okey. Itu je. Setakat ni yang boleh kita kongsi baca kitab. Ada soalan? Baca tak ada. Tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada awal. Okay, al-mubtada'u qismani. Daripada awal. Al-mubtada'u wal khabar. Wa aqulu, kita baca syarah. Al-mubtada'u ibaratun amma ijtama'a fihi thalathatu umur. Kita baca cepat ini. Yang pertama, an yakuna isman, mesti isim. Fa kharaja an dhalika al-fi'lu wal harfu. Fi'il dan huruf tak boleh jadi mubtada'. Al-thani an yakuna marfu'an. Mubtada' ni mesti marfu'. Tapi dengan marfu' ni fa kharaja bidzalika al-mansubu wal majruru bi harfi jarrin asli. Dia keluar mansub. Maksudnya antum sama sekali tak akan jumpa isim yang mansub boleh di-i'rab sebagai mubtada'. Tapi dalam majrur ada qaid. Al-majrur bi harfi jarrin asli, antum kena dhabit kat situ sebab huruf majrur dengan huruf jar zaid boleh di-i'rab menjadi mubtada'. Tapi dia tak syarah sini, dia semata-mata sebut. Yang ketiga, an yakuna ariyan anil awamilil lafziyati, dia tidak mengandungi amil yang antum nampak secara jelas. Sebab amil ni adalah berbentuk maknawi. Kat situ pun boleh topik taksim amil tadi.
Wa makna hadha an yakuna khaliyan minal awamil lafziyah. Jangan faham dia tidak ada amil, tapi dia tidak ada amil yang nampak secara jelas. Seperti contoh fi'il. Seperti contoh wa mislul fi'li wa mislu kana wa akhawatiha fa innal ismal waqi'a ba'da al-fi'li. Isim yang duduk selepas fi'il yakunu fa'ilan aw naiban 'anil fa'il. Kalau isim yang duduk selepas fi'il, kita akan i'rab isim tersebut fa'il ataupun naib fa'il. Kalau isim duduk selepas kana, kita akan i'rab sebagai isim kana. Tapi kalau isim tu tidak didahului oleh apa-apa, dia juga isim marfu' tapi di i'rab sebagai al-mubtada. Wal ismul waqi'u ba'da kana aw ihda wa akhawatiha yusamma isma kana wa la yusamma mubtada'an. Contoh yang cukup, wa misalul mustawfi hadhihi al-umur as-salasah. Contoh yang cukup ketiga-tiga syarat. Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun. Muhammadun isim, Muhammadun marfu', Muhammadun tidak didahului oleh apa-apa amil yang lafzi. Fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafzi. Wal khabar, apa adalah khabar? Huwa ismul marfu'u alladhi yusnadu ilal mubtada'i wa yuhmalu alaihi. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada' dan ditanggung hukum ke atasnya. Sebab tu dalam nahwu dipanggil musnad, dalam mantiq dipanggil al-mahmul. Kita kata wa yuhmal alaihi. Maksudnya khabar ni dalam nahwu kita panggil musnad, dalam mantiq kita panggil al-mahmul. Fayatimmu bihi ma'ahul kalam. Jadi dengan khabar tadilah sempurna maksud mubtada tadi. Misaluhu hadirun min qaulika Muhammadun hadirun. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khabar. Hukum setiap daripada mubtada dan khabar ni ar-raf'u. Kedua-duanya kita panggil sebagai isim yang marfu'. Kama ra'aita Muhammadun hadirun. Kedua-duanya dhammah. Dhammah tak ada alamat untuk nasab, dhammah tak ada alamat untuk jar. Wa hadha ar-raf'u, cuma rafa' tu kadang-kadang imma an yakuna bi dhammatin zahirah. Kadang-kadang dhammah tu antum nak nampak secara jelas. Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna. Wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddarah. Kadang-kadang rafa' tu muqaddarah sebab ta'azzur. Ta'azzur kalau akhir dengan alif, contohnya Musa mustafan minallah. Musa tu contoh mubtada', mubtada' marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mustafan tu jadi apa? Khabar lah. Mustafan tu khabar juga marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Sebab apa? Alif selama-lamanya tidak boleh menerima baris. Ada anak nanti jangan ajar macam tu Alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Ustaz ni. Kena tukar hamzah di atas A, hamzah di bawah I, hamzah di depan U. Yang menerima baris tu hamzah. Alif tak boleh terima baris. Jadi huruf pertama dalam muqaddam tu alif ke hamzah? Huruf pertama dalam muqaddam hamzah. Hamzah. Kalau anta nak mula alif boleh. Jadi anta kena sebut inilah. Alif. Anta senyap. Alif. Dia tak boleh sebut. Alif di atas anta tak boleh sebut. Sebab dia tak terima baris. Alif. 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 Tahu ba di atas ba, bawah di bawah B. Mana tertib dia? Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kat mana duduk alif? Di manakah alif di dalam muqaddam? Ha? Ada tak ujian salin? Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Ada lam alif kan? Sebenarnya salah sebutan tu. Bukan sebut lam alif. Kalau nak sebut lam alif, baik sebut alif ke awal. Jadi sebutan sebenarnya apa? La, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, la. Dia nak kata apa? Alif ni adalah satu huruf semata-mata nak menggambarkan baris fathah sebelumnya. Dia tak menerima baris. Jadi la. Kenapa dia bubuh lam? Kita tak bubuh kaf? Hantar dia lah. Boleh sebut ka, ma. Tapi dia kata dari segi bentuk alif ni paling dekat dengan lam. Jadi dia sambung dengan lam. Tapi secara sebutan yang paling tepat bukan lam alif. La. Maksudnya hamzah kalau kita nak berbaris kat ni kita kata a, ba, ta, sa, ja, ha, qa sampai ha, la kena panjangkan. Kalau sebut la saja tak boleh sebab la sahaja tu baris yang ada pada lam. Alif tu cuma nak menggambarkan huruf yang tidak berbaris tapi bersambung dengan huruf sebelumnya. Jadi huruf hijaiyah dah berapa? Ada yang anggap 28. 28 sebab apa? Dia anggap alif dengan hamzah tu sama. Memang ada pendapat itu tapi pendapat tu salah. Yang pendapat yang betulnya huruf hijaiyah ada 29. Alif adalah alif, hamzah adalah hamzah. Yang menerima baris adalah hamzah, bukannya alif. Alif tu memang selama-lamanya tak boleh terima baris. Jadi
Bila kata at-ta'azzur tu isim yang diakhiri dengan alif. At-ta'azzur tu terjemah sebagai mustahil diterima baris. Wa nahwu Laila fudlal banat. Laila tu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur juga. Kadang-kadang wa imma an yakuna bi dhammatin muqaddarah mana'a min zuhuriha as-siqal. Contohnya al-qadi. Sebenarnya boleh disebut al-qadiyu, boleh disebut al-qadiyu tapi berat. Dibuang tadi bukan sebab mustahil tapi dengan sebab ia berat untuk menerima baris di hadapan. Jadi kita sebut mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha al-thiqal. Berlaku ketika rafa' dengan jar, tak berlaku ketika nasab. Sebab nak sebut ya tak susah. Yang susah nak sebut you dengan yi. Kat sini dia tak sama, walaupun fawaid dia tak, sebenarnya dia boleh tambah lagi wa imma an yakuna bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Tapi dia tak nak panjangkan ceritalah. Dan ishtighalul mahal tu ada dua ihtimal. Kama ada ishtighal mahal tu harakah munasabah. Sebab mubtada tu ada ya contohnya. Contoh kita cakap kitabi mufidun. Buku aku memberi faedah. Kitabi kita i'rab mubtada. Kitabi mufidun. Kitabi kita kata kitab mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Ataupun ada satu lagi ishtighal mahal yang kita baru tambah tadi, contohnya wa ma min ilahin tadi. Dia mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah tapi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Tapi tak ditambahkan sini, bolehlah antum tambah di tepi. Last sekali dia kata mungkin juga rafa' tu dengan huruf yang ganti daripada dhammah. Alamat rafa' ada berapa? Ada? Dah tunjuk pun tak bunyi suara lagi. 4. Kita ada dhammah, kita ada waw dan alif. Maksudnya boleh juga alamat rafa' tu waw dan alif. Boleh ke nun? Boleh tak? Mubtada alamat rafa' dia nun? Boleh, sebab nun alamat untuk af'al khamsah. Mubtada ni alismu al-marfu'. Jadi bila sebut isim, tak ada ihtimal lain kecuali dhammah, waw dan alif sahaja. Okay, wala budda fil mubtada'i wal khabari. Kalau antum tengok dalam matan, dia sebut apa? Dia kata contohnya Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Kenapa dia datangkan 3 contoh? Pendengar yang terakhir kata wala budda fil mubtada'i wal khabari min an yatatabaqa fil ifrad. Bila kita nak buat jumlah contoh mubtada' dan khabar, khabar tadi mesti sama dengan mubtada'. Kalaulah mubtada' tu isim mufrad, dia kena isim mufrad. Kalau ada isim musanna, khabar tu kena musanna. Kalau dia tu jamak, isim tu kena khabar tu kena jamak. Muhammadun qa'imun, tasniah al-muhammadani qa'imani, jamak al-muhammaduna qa'imuna. Satu sudut. Sudut yang kedua kena raikan muzakkar dan muannas. Kalau kata hindun qa'imatun, hindani qa'imatani, hindatu qa'imatun. Jadi dia perlu meraikan sudut apa? Mufrad musanna jamak, dan dia perlu meraikan sudut muzakkar dan muannas. Dia tak perlu raikan apa? Ada satu sudut lagi. Sudut yang lain. Mutabaqah ni dia ada 3 sudut. Dari sudut yang pertama mufrad musanna jamak. Sudut yang kedua melihat pada mufrad dan muzakkar. Kalau dalam sifat ada satu lagi. Nakirah dan ma'rifah. Dalam mubtada khabar tak perlu sama-sama nakirah, tak perlu sama-sama ma'rifah. Dan kebiasaannya antum akan jumpa khabar tu nakirah, mubtada tu ma'rifah. Tapi tak perlu diraikan. Kadang-kadang ada yang kedua-duanya ma'rifah tapi tak melihat. Tak ada syarat dalam mubtada dan khabar kena dua-dua ma'rifah, kena dua-dua nakirah, atau tak ada. Yang mestinya mutabaqah kalau mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak, muannas sama muannas, muzakkar sama muzakkar. Daripada sudut nakirah ma'rifah tu tak ada. Boleh jadi mubtada dan khabar ni yang kebiasaan antum akan jumpa mubtada tu ma'rifah sebab asal mubtada mesti ma'rifah. Tak boleh buat mubtada nakirah kecuali ada benda yang mengukuhkan dia. Sebab kita nak buat satu jumlah, kita nak hukumkan mubtada tersebut. Kalau kita kata kita nak hukumkan individu tersebut, maksudnya mestilah individu tu kita kenal. Kita kata Zaidun, Muhammadun. Buat apa kita nak hukumkan kepada seorang lelaki yang tak dikenali? Contoh kata rajulun hadirun, lelaki datang. Lelaki mana? Jadi ayat tu tak ada apa-apa faedah. Itu maksudnya mubtada biasanya mesti dimulai dengan contoh yang ma'rifah. Kalau nak start dengan nakirah mesti ada. Dan kebiasaannya khabar tu nakirah, kebiasaan. Tapi tak ada masalah kalau nak dua-dua ma'rifah. Tapi antum takkan jumpa kedua-duanya alif lam. Kalau sifir dia, ana mula ngaji nahu dulu.
Masa tu tak ni, tapi semata-mata ustaz tu ajar nak buat ayat. Kalau antum jumpa alif lam, lepas tu ada alif lam, i'rabnya apa? Sifat. Ada alif lam, confirm sifat. Ataupun tak ada alif lam, dan tak ada alif lam tu bukan alam lah, isim biasa, sifat. Kalau sama kedua-dua tu sifat. Kalau nampak alif lam, lepas tu tak ada alif lam, biasanya mubtada dan khabar. Biasa sifir lah, walaupun sifir tu tak berapa nak tepat lah. Tapi nak katanya, kalau yang sama tu bukan mubtada khabar. Kalau yang sama dua-dua tu biasanya dia adalah sifat dan mausuf. Okey, masuk al-mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Cepat je. Aqul, kata syarih, yang qasimu al-mubtada'u ila qismain, al-awwalu al-zahir was-sani al-mudmar, wa qad sabaqa fi babil fa'ili ta'rifu kullin min al-zahiri wal-mudmari. Kita dah bincang apa dia zahir. Zahir ni yang menunjuk kepada orang tersebut tanpa apa-apa qarinah. Tapi dhamir ni pula yang menunjukkan kepada orang tadi dengan qarinah. Aku, maksudnya qarinah takallum. Dia qarinah ghaib. Kamu qarinah khitab. Jawapan untuk soalan ni insya-Allah selepas ni. Okey. Kalau mubtada yang zahir contohnya Muhammadun Rasulullah wa Aisyatu ummul mukminin. Apa-apa isim yang jelas. Kalau dhamir pula, wal mubtada'u al mudmaru isna asyara. Kadang-kadang soalan ini kerana mungkin tak apalah, tak akhirkan dulu. Takut keluar pada tajuk. Okay, kita ada mubtada zahir, kita ada mubtada mudmar. Kalau mubtada zahir ni isim-isim yang biasa. Mubtada mudmar ni yang anda sebut tadi lah, taksim dhamir, dhamir tu baris dan dhamir tu mesti munfasil sebab dia boleh duduk di awal ayat. Sebab kita mubtada ni isim di awal ayat. Jadi mesti isim dhamir yang tak perlu bersambung dengan apa-apa. Dia ada 12. Sebenarnya tasrif ada 14. Tapi dia ulang dua yang berulang. Kalau dalam dhamir munfasil apa yang berulang? Nah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Apa yang berulang? Huma dengan antuma. Asalnya 14. Dari sudut maksud 14. Daripada sudut berulang, buang yang berulang dia jadi 12. Jangan faham kenapa 12. Sebab apa? Dua kamu dan dua mereka, lelaki dengan perempuan sama. Dia dua-dua guna huma, dua-dua guna antuma. Sebab tu jadi 12. Kalau melihat daripada sudut maksud, dia akan jadi 14. Okey. Contoh yang pertama, al-awwalu ana lil mutakallil wahidi. Contohnya ana Abdullah. Jadi macam mana nak i'rab ana? Hari tu ana ada bezakan. Macam mana kita nak bezakan i'rab di antara perkara mu'rab dan perkara yang mabni. Kalau perkara tu mu'rab, antum tengok ada dhammah, kadang-kadang perkataan tu boleh fathah, kadang-kadang perkataan tu boleh bagi bawah. Jadi perkataan tu mu'rab lah. Bila mu'rab, mula-mula sekali antum sebut apa? Tugas dia dalam ayat. Ramai salah faham peringkat tadi. Kalau kita kata a'rib, dia kata isim mufrad. Contoh kata Muhammadun isim mufrad. Tak ada kena-mena, itu perbahasan sharaf. Bila kita dalam nahwu, bila sebut i'rab, kalau lah benda tu mu'rab, kita tak tanya isim mufrad, jamak taksir, jamak mana. Kita yang perlu apa tugas dia dalam ayat. Maksudnya sama ada dia tu fa'il ataupun dia tu mubtada atau dia tu maf'ulun bih. Kalau lah perkataan tu mu'rab, tak kira lah isim ataupun apa, ataupun fi'il. Mula-mula sekali sebut apa tugas dalam ayat. Sekarang kita ada Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mu'rab ke mabni? Muhammadun mu'rab. Jadi kita terus kata Muhammadun. Macam mana kita i'rab? Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau kita nak sebut juga hakikat dia, kita sebut kat belakang sekali li'annahu isim mufrad. Maksudnya hakikat dia kalau kita nak sebut pun kita sebut belakang sekali. Kalau tak sebut pun tak ada masalah. Tapi kalau isim tersebut mabni ataupun apa-apalah dia mabni, contohnya dhamir, antum nampak ana, apa yang perlu sebut mula-mula sekali? Dalam walaupun benda ni tak wajib pun, tapi kebiasaannya cara nak i'rab dia macam tu. Boleh antum sebut ana mubtada, boleh sebut. Tapi lebih tepatnya antum akan sebut dulu hakikat dia terlebih dahulu. Ketika antum jumpa isim yang mabni, sebut hakikat dia terlebih dahulu. Apa hakikat ana? Dhamir apa? Munfasil. Dhamirun munfasilun. Lepas tu tengok dia mabni, jadi dia tak boleh berubah. Jadi ana, mana huruf akhir dia? Alif. Mabniyun ala as-sukun.
Lepas tu baru kita datangkan ke otak kita, dia ni isim di awal ayat, i'rab jadi mubtada. Mubtada ni marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Tapi kita tak boleh sebut perkataan marfu'. Istilah marfu' ni untuk benda yang mu'rab. Fi mahalli ar-raf'i mubtada'un. Macam itulah seterusnya kalau antum jumpa benda-benda yang mabni. Sebut hakikat dulu. Kalau ada isim istifham, isim istifham. Kalau dia tu isim sebagai isim fi mahalli fa'ilun. Mabni ala kaza fi mahalli raf'i mubtada'un. Begitu seterusnya. Boleh? Was'alani nahnu lil mutakallimil muta'addidi awil wahidil mu'azzim nafsahu. Contohnya nahnu qa'imuna. Jadi nahnu dhamir munfasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada'un. Walaupun nampak nu, dhammah tu, nahnu. Baris yang ada atas nun tu, dia adalah baris bina. Baris bina kita akan sebut ad-dhammi. Baris i'rab kita akan sebut ad-dhammah. Jadi baris yang ada pada atas nun, sebab perkataan tu perkataan mabni, kita akan sebut mabni ala ad-dhammi. Itu istilah yang jangan tukar. Ad-dhammah tu harakah yang ada pada perkataan yang mu'rab. Ad-dhammi tu adalah baris mabni yang ada pada isim-isim yang mabni. Wathalithu anta lil mukhatab, contohnya anta fahimun. Warabi' anti lil mukhatabatil mufradah, contohnya anti muti'atun. Al-khamisu antuma, contohnya antuma qa'imani, antuma qa'imatani. As-sadis antum ni jam'i zukur, contohnya antum qa'imuna, antunna qa'imatun. Huwa qa'imun. Hiya musafiratun. Huma qa'imani, huma qa'imatan. Jadi huma dengan antuma tak ada beza di antara muzakkar dan muannas. Yang ke-11 hum, contohnya hum qa'imuna. Hunna, contohnya hunna qa'imatun. Kesemua dhamir itu antum terus i'rab dhamirun munfasilun. Tengok baris akhir mabniun ala dhammi ke, mabniun ala al-fathi ke, mabniun ala al-kasri pun boleh. Keempat-empat ihtimal ada. Kalau mati mabni ala sukun, kalau bagi atas mabniun ala al-fathi, kalau baris bawah mabniun ala al-kasri. Begitulah seterusnya. Fi mahallir raf'i titik 2 i'rab jadi mubtada'un. Wa idza kana al-mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'ait. Apabila mubtada' tu bukan isim sharih tapi isim dhamir, tidak boleh berlaku kecuali baris munfasil. Tengok balik yang anda lukis tadi kat whiteboard. Dalam taksim dhamir kita ada baris dan mustatir. Dalam mustatir kita ada jawazan dan wujuban. Dalam baris kita ada muttasil dan munfasil. Dia kata andailah kita nak buat satu ayat mubtada'nya adalah dhamir, tidak ada pilihan lain kecuali dhamir, baris dan baris tersebut munfasil. Dia kata sini wa iza kana al-mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'aita. Boleh? Seterusnya dia masuk aqsamul khabar. Wal khabaru qismani. Khabar ada dua, mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu contohnya nahwu zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna, semua tu dipanggil sebagai khabar mufrad. Wa ghairul mufrad arba'atu asya'. Yang bukan mufrad maksudnya mufrad yang dimasukkan adalah bukan jumlah. Ghairu mufrad tu ada 4, al-jar wal majrur, az-zarfu, al-fi'lu ma'a fa'ili, al-mubtada'u ma'a khabarihi. Nahu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Apa kata syarih? Yang qasimu al-khabaru ila qismain. Al-awwalu khabarun mufrad wa tsani khabarun ghairu mufradin. Apa yang dimasukkan dengan mufrad dalam bab khabar? Hazaf dalam set otak kita mufrad yang ada dalam babul i'rab. Mufrad dalam bab khabar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Benda yang bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Contoh apa? Contoh dia qa'imun min qaulika Muhammadun qa'imun. Kalau qa'imah ni pun tetap mufrad, qa'imuna pun tetap mufrad, qa'imatu pun tetap mufrad, jamak taksir pun tetap mufrad dalam bab khabar. Jadi apa dia ghairu mufrad? Wa ghairul mufradi naw'ani jumlatun wa shibhu jumlati. Wal jumlatu naw'ani, jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah ismiyah? Hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin. Untuk peringkat ni untuk peringkat ni sesuai dia kata jumlah ismiyah ni mana-mana jumlah yang dimulai disusun daripada mubtada' dan khabar. Contohnya abuhu karimun daripada contoh Muhammadun abuhu karimun. I'rab dia macam yang ana share tadilah. Ibarat dalam ayat tu ada dua jumlah ismiyah. Jumlah yang pertama mubtada' dan khabar jumlah. Jumlah yang kedua dipanggil mubtada' dan khabar mufrad.
kalau antum masuk dalam Tangkih Azhariyah, dalam kitab Tangkih Azhariyah, kitab tu kalau dia punya mustawa lepas Tuhfah Saniyah, dalam akhir kitab antum boleh baca sendirilah kalau siapa nak cuba baca sendiri. Ada perbincangan jumlah belakang tu untuk faham benda ni, tapi anda tak kongsikan takut agak berat. Kita masuk jumlah fi'liyah, ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw naibi. Jumlah yang terdiri daripada fi'il bersama fa'il ataupun naib fa'il. Contohnya safara abuhu daripada contoh Muhammadun safara abu, ataupun contoh yudrabu ghulamu daripada contoh ayat Khalidun yudrabu ghulamu. Jadi kita i'rab sempurna dulu fi'il dan fa'il tadi. Fi'il fa'il dah habis jumlah, kita kata wal jumlatu al fi'liyatu fi mahallir raf'i khabarun. Al jumlatu al ismiyatu fi mahallir raf'i khabarun. Okey, titik di situ. Dia nak masuk kepada yang terakhir. Apabila khabar tu bukan mufrad tapi dia ghair mufrad, wa idza fa in kana al khabaru jumlatan, kalau khabar tadi jumlah, fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada. Mesti ada satu pengikat yang mengikat jumlah tadi dengan mubtada. Sebab tanpa pengikat tadi kita tahu jumlah tu nak cerita pasal apa. Imma dhamirun ya'udu ila al mubtada, sama ada dhamir yang kembali kepada mubtada tadi, dan itulah yang kebanyakan yang antum akan jumpa. Kat sini dia share dua. Dia ada 4 sebenarnya tapi dia share 2. Wa imma ismu isyaratin, ataupun isim isyarat, yang mana isim isyarat tadi merujuk kepada mubtada tadi juga. Contohnya Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammadun hadza rajulun karimun. Juga jumlah tadi sah nak i'rab sebagai khabar jumlah. Sebab apa? Walaupun tak ada dhamir tapi ada isim isyarah, yang mana isim isyarah tu mentakyyinkan mubtada tadi. Dia tak share lagi 2 sebab antum akan jumpa dalam kitab seterusnya. Wasyibul jumlati, syibih jumlah ni ada 2, al-jar wal majrur. Contohnya fil masjidi daripada ayat aliyun fil masjidi. Ini untuk peningkat mubtadi, seolah-olah kita nampak aliyun tu mubtada, fil masjidi tu khabar, tapi dia bukan jumlah, dia syibih jumlah. As-sani az-zarfu, contohnya fawqal ghusni, at-ta'iru fawqal ghusni. Fawqa tu kita i'rab sebagai zaraf. Dia jadi mudhaf, al-ghusni tu jadi mudhafun ilaih. Dan pada zahirnya dia adalah khabar. Walaupun hakikatnya ada khabar yang dibuang. Di takdir kita kata, contoh kita kata mustaqirrun ataupun maujudun ataupun seterusnya lah. Tapi yang penting untuk khabar ghair mufrad antum ambil jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okay, wa min zalika ta'lam anna al-khabara 'ala at-tafsili 5 anwa'. Khabar ada 5. Sama ada khabar mufrad. Mufrad tu sama ada perkataan tu mufrad ke, musanna ke, jamak ke, selagi mana dia tu bukan jumlah, dia tu mufrad. Yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga jumlah ismiyah, yang keempat jar, majrur, yang terakhir zaraf. Habis setakat tu untuk mubtada dan khabar. Soalannya. Macam mana nak i'rab subhanallah? Kadang-kadang kalau macam soalan tentang i'rab ni kadang-kadang mungkin boleh tanya anak kot dalam Facebook ataupun yang insya-Allah. Sebab takut-takut anak share kat sini ada yang tak boleh nak terima. Subhanallah ni ialah subhana tu kita i'rab dia sebagai maf'ul mutlaq. Kita takdirkan usabbihu subhanallah. Subhana mudhaf, Allah mudhaf ilaih. La ilaha illallah jumlah ataupun satu kalimah. Satu kalimah. La ilaha illallah tu ni satu kalimah. Ibarat macam kita kata la ilaha illallah tu satu maqul. La ilaha illallah. Kata boleh tak nak takdirkan jumlah dengan kita takdirkan khabar la tu yang boleh. Tapi tengok ayat. Ada setengah ayat la ilaha illallah tu dia akan jadi mufrad. Ada yang ayat. Tengoklah kalau antum jadikan la ilaha illallah syahadati. Ketika tu dia mufrad lah. Apalah itu pening tak apa. Kita tak bincang. Ini panjang. Dia kata boleh tak setiap kali i'rab tu bagi tahu apa amil. Soalan dia maksudnya tak susah pun. Maksudnya kalau kita kata amil ni faktor yang menyebabkan dia berubah. Kalau fa'il fi'il. Kalau naib fa'il, fi'il juga sebelumnya. Mubtada ni sebab tak ada apa-apa sebelumnya. Sebab tu jadi isu amil tu bukan lafzi, tapi amil tu maknawi. Apa maksud amil maknawi? Tidak ada amil yang antum nampak secara jelas sebelum mubtada. Sebab tu dipanggil amil maknawi. Kalau khabar tak timbul isu sebab khabar ni siapa yang menyebabkan dia marfu'? Mubtada tadi. Kalau dalam isim kana, kenapa isim kana marfu'? Sebab ada kana. Khabar inna, kenapa khabar inna marfu'? Inna tu sendiri yang merafu'kan khabar ni, begitu seterusnya. Yang timbul isu sebab amil maknawi ni sebab tidak ada perkataan sebelumnya. Dua benda, mubtada dengan fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' marfu' padahal tak ada apa-apa amil? Sebab tidak ada amil, itulah amil.
Tidak ada amil yang jelas, itulah merupakan amil untuk dia. Dalam taksim dhamir, ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Mustatir tu ada wujuban dengan jawazan. Boleh tak terang? Tadi usaha kita tak nak terang, tapi suruh terang kan juga apa wujuban dengan jawazan. Dhamir mustatir maksudnya dhamir tersembunyi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wujuban dengan jawazan? Ada dhamir yang tersembunyi tu harus. Maksudnya kita nak sebut dhamir tu boleh, kita nak sembunyi pun boleh. Ada dhamir yang kita tak boleh nak zahirkan. Ketika tu hukum dia mustatir wujuban. Ketika tu hukumnya, kalaulah antum tengok ayat tu, antum ada pilihan nak keluarkan perkataan tu, ketika tu hukum mustatir tersebut adalah jawaz. Tapi kalau antum tak pilihan nak keluarkan, ketika tu hukum dia adalah wujub. Contoh dalam fi'il madhi biasa, qama, dalam tu ada huwa. Boleh tak kita gantikan qama isim dia yang zahir? Boleh kan? Ketika tu hukum dia jaiz. Mana-mana dhamir yang antum boleh gantikan selepasnya dengan isim zahir. Mana-mana dhamir yang tersembunyi. Kalau ada yang marah ni sebab soalan ni yang tanya. Walaupun ini kita akan bincangkan dalam bab dhamir nanti. Macam mana nak kenal dhamir mustatir? Mustatir ni maksudnya dhamir yang kita tak nampak. Tapi ada yang tak nampak, kita boleh nampakkan. Ada yang tak nampak tapi tak boleh. Memang wajib kita sembunyi. Macam mana nak kenal? Andailah dhamir tu kita boleh gantikan dengan isim. Boleh gantikan dengan satu isim. Contohnya qama, Zaidun qama. Boleh tak kita kata Zaidun qama Zaidun? Boleh tak? Apa tak boleh pula? Boleh lah. Zaidun qama Zaidun. Walaupun ayat tu dari segi bahasa Arab tak berulang tu tak boleh. Tapi boleh kita zahirkan ketika tu hukum sembunyi dhamir tu adalah harus. Yang tak bolehnya, kita tak boleh nak nyatakan isim selepasnya. Contoh, fi'il mudhari' kalau aku. Aku berdiri apa? Macam mana nak sebut aku berdiri dalam fi'il mudhari'? Aqumu. Okey, dalam tu ada dhamir tak? Mustatir ke baris? Mustatir. Taqdiruhu huwa ana. Okey, contohlah antum nak tukar ayat ni. Boleh tak antum nak jelaskan isim zahir selepas dia? Contohlah nama anta Muhammad kan? Aku Muhammad, boleh buat? Tak boleh. Sebab dia akan Muhammad tu akan berbalik kepada seorang dia. Padahal aku tu aku. Jadi ketika tu hukum mustatir sebut adalah wujub. Ada 4 keadaan je. Kalau dalam alfiah disebut kaf'al, wafiqu, nagtabit, istashkuru. Dalam 4 keadaan ni dhamir mustatir jadi wujub. Aku, kami, dua ni dalam fi'il mudhari'. Dalam fi'il madhi sebab apa tak ada? Fi'il madhi, aku berdiri apa? Aku berdiri dalam fi'il madhi. Qum, baris ke mustatir? Baris, tak timbul isu. Jadi yang timbul isunya dalam fi'il mudhari'. Aqumu dengan naqumu. Dhamir dia mustatir. Mustatir dia takdir ana ataupun nahnu. Boleh tak nyatakan? Tak boleh. Ketika tu wujub. Ataupun dalam fi'il amar. Qum, berdiri oleh kamu. Dalam tu ada dhamir apa? Anta. Boleh tak anta nak kita nak zahirkan dhamir itu menjadi isim zahir? Kita nak kata qum Muhammad. Boleh? Tak boleh. Yang boleh kata qum ya Muhammadu. Ketika tu dia tak jadi fa'il. Ketika tu dia akan jadi munada. Mana-mana yang tak boleh nak takdirkan itu adalah dhamir wujub. InsyaAllah kita akan bincang dalam muhadarah yang lain. Ada soalan? Takut Syekh Hisham datang sebab Hisham dia ada kelas dekat tu. Takut dia datang awal. Tak ada? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na wa ma hafidhna faktub ilaina 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.